Rempah-rempah dan herba adalah sumber daya hayati yang sejak lama telah memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia. Rempah-rempah adalah bahagian tumbuhan yang digunakan sebagai bumbu, penguat cita rasa, pengharum, dan pengawet makanan yang digunakan secara terbatas. Rempah adalah bahagian tanaman yang bersifat aromatik yang sering digunakan dalam makanan sebagai pemberi cita rasa, dan penggunaannya dalam kuliner telah diketahui secara meluas di seluruh dunia. Rempah juga banyak digunakan sebagai jamu, kosmetik dan sebagainya sejak dari zaman berzaman sebagai produk kesihatan. Rempah-rempah adalah bahagian tanaman yang berasal dari bahagian batang, daun, kulit kayu, umbi, rimpang, rhizom, akar, biji, bunga atau bahagian-bahagian tubuh tumbuhan lainnya. Sampai saat ini diperkirakan terdapat beratus jenis rempah di dunia, dengan Asia Tenggara sebagai pusat rempah-rempah dunia. Herba adalah jenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai nilai dari segi perubatan, khasiat makanan dan baunya. Herba digunakan secara meluas dalam masakan, perubatan dan kecantikan. Ia juga dikaitkan dengan rawatan akibat gangguan makhluk halus yang tidak kelihatan secara mata kasar. Daun tumbuhan herba digunakan secara meluas dalam pelbagai bidang. Namun, perubatan herba lebih banyak menggunakan akar, bunga, kulit pokok dan bahagian lain. Tumbuhan herba yang digunakan dalam perubatan herba boleh terdiri daripada pokok herba atau pokok rening. Mana-mana bahagian pokok herba, termasuk buah, boleh digolongkan sebagai herba. Kini hampir setiap orang menggunakan herba. Ia mungkin dalam bentuk produk siap berasaskan herba, rempah ratus atau makanan harian. Kadang-kadang kita tidak sedar apa yang sedang digunakan atau dimakan turut mengandungi bahan herba. Walaupun herba memang bermanfaat untuk kesihatan dan kecantikan, ia juga boleh memudaratkan jika diproses atau digunakan secara salah. Contohnya, herba A disahkan bermanfaat untuk merawat penyakit tertentu, tetapi herba sama boleh memudaratkan jika diambil pada dos tinggi. Dalam konteks ini, herba sepatutnya diproses dan digunakan berdasarkan standard penggunaan yang tinggi dan tepat. Mari kita mulakan pengisian ilmu tentang serai terlebih dahulu, dengan melihat sekitar kebun serai sebelum kita meneroka lebih jauh tentang kelebihan yang ada pada serai. Sejak tahun 2020, ramai yang terkesan dengan COVID, maka pihak kerajaan juga segera mengambil inisiatif untuk menghulurkan bantuan pada rakyat. Salah satunya dalam bidang pertanian, dan serai dipilih sebagai antara tanaman yang akan memenuhi setiap ruang perniagaan dari makanan hinggalah kepada produk kesihatan. Ianya diusahakan secara kontan maupun secara menebus guna tanah-tanah dari sawah yang tidak diusahakan lagi hinggalah kepada tanah-tanah yang terbiar. Ramai petani muda muncul ketika ini dengan mengusahakan tanah sawah terbiar dan kebun getah ketika harga getah jatuh menjunam sebagai kebun serai. Serai dituai setiap 6 bulan, jadi untuk mendapatkan pendapatan yang berterusan, penuaian dilakukan 1 bulan sekali. Harga tawaran, 1 batang 13 sen sahaja. 1 ekar, anda perlukan kasar 8,000 batang.
1040 RM sahaja. Anggaran pendapatan kasar 1 ekar adalah RM12K dan bersih mungkin boleh mencecah RM8K ke 10K. Kalau 1 RM per kilo pun boleh dapat dalam paling minimum 10,000 RM semusim per ekar. Kalau 1 ekar dapat ditanam 5,000 rumpun, yang mana serumpun hasilnya 2 kilo. Serumpun dengan harga 1 RM per kilo. Ada yang pernah dapat serumpun 9 kilo. Harga ketika itu 1.40 RM per kilo. Kebiasaan untuk penghasilan berterusan sepanjang tahun sekurang-kurangnya memerlukan keluasan seluas 5 ke 10 ekar untuk komersial. Sistem menanam pun ikut urutan, bukan sekaligus tanam. Tanam secara berperingkat atau berkala. Selang 1 ke 2 bulan, tanam di plot baru. Misalnya, jika satu plot keluasannya 1 ekar, jadi kelak setiap 1 ke 2 bulan, anda akan menuai. Biasanya dalam 1 ekar, kita dapat menanam lebih kurang 10,000 ke 15,000 rumpun serai jika hanya tanaman serai diusahakan. Untuk integrasi kita boleh dapat antara 5,000 ke 8,000 rumpun serai seekar. Serumpun serai pula boleh menghasilkan purata lebih 3 kg serai yang siap proses. Kalau tanah subur, baja cukup kadang-kadang boleh capai 9 kg serumpun, harganya bergantung pada permintaan dan kawasan. Jangan risau. Market untuk serai ni luas, sekarang ni kan kedai tom yang banyak. Tapi pastikan dulu market, okey, jarak tanaman yang disyorkan ialah 3 kaki kali 3 kaki. Antara baris 3 kaki dan antara rumpun 3 kaki. Kalau nak kemas, buatlah 3 kaki kali 4 kaki. Kalau kita tanam di ladang getah, pastikan ada jarak 3 ke 4 kaki dari anak pokok getah. Kita lihat pula apakah khasiat serai melalui kajian-kajian yang telah dilakukan oleh mereka yang pakar dalam bidang penyelidikan. Yang pasti khasiatnya bukan hanya untuk penjagaan dan pencegahan, tapi juga mampu menghalau serangga tanpa mengguna bahan-bahan kimia. Manfaat serai dipercayai mampu menguatkan imun tubuh dan mengurangkan risiko diabetes. Serai adalah sejenis tumbuhan herba yang berasal dari Sri Lanka dan India Selatan, tetapi kini ia tumbuh di kebanyakan negara seluruh dunia. Ia juga dikenali sebagai citronella. Ia mempunyai aroma yang segar, seakan-akan buah lemon atau sitrus. Malahan, ia sangat dominan, digunakan sebagai ramuan pelengkap bagi masakan Asia. Selain itu, serai juga boleh dijadikan sebagai minuman teh atau minyak aromaterapi. Faktor nutrisi serai. Serai mengandungi antioksidan, flavonoid dan sebatian fenolik seperti luteolin, glikosida, quercetin, camphophyrol, elimicin, catechol, asid klorogenik, dan asid kafeisi, yang membantu dalam memberikan pelbagai bantuan perubatan. Komponen utama herba ini adalah limonal atau citral, yang mempunyai ciri antikulat dan antimikroba. Tumbuhan ini adalah gudang aromatik nutrien penting yang menyediakan pelbagai manfaat kesihatan. Pangkalan Data Nutrien Nasional USDA menunjukkan bahawa tumbuhan ini adalah sumber vitamin dan mineral penting seperti vitamin A, B vitamin, folat, dan vitamin C, kalium, magnesium, fosforus, mangan, zinc dan besi, yang diperlukan untuk fungsi badan yang sihat. Manfaat serai, menurunkan kolesterol. Penyelidikan yang diterbitkan pada tahun 2011 dalam jurnal Food and Chemical Toxicology mendedahkan bahawa serai mempunyai sifat anti-hyperlipidemik dan anti-hyperkolesterolemik yang menyokong tahap kolesterol yang sihat. Satu kajian haiwan juga menunjukkan bahawa
penggunaan biasa boleh membantu mengekalkan paras trigliserida yang sihat dan mengurangkan LDL atau kolesterol yang buruk. Ini boleh membantu dalam mencegah pengumpulan lipid dalam saluran darah dan menggalakkan aliran darah yang tidak terhalang dalam arteri, dengan itu mencegah pelbagai masalah jantung seperti aterosklerosis. Menyatoksikkan tubuh. Menurut kajian haiwan 2003, serai boleh membantu dalam pembersihan dan pembuangan sisa toksik berbahaya dari tubuh akibat daripada sifat diuretiknya. Detoksifikasi membantu dalam pengawalan pelbagai organ tubuh, termasuk hati dan ginjal, sementara ia juga membantu menurunkan kadar asid urik. Kesan diuretiknya membantu meningkatkan kuantiti dan kekerapan membuang air kecil, yang membantu dalam mengekalkan kesihatan, pencernaan dan menyegarkan tubuh. Potensi anti-kanser. Serai mungkin berkesan dalam mencegah pertumbuhan sel-sel kanser, tanpa menjejaskan sel-sel tubuh yang sihat. Penyelidikan yang dilakukan untuk menilai aktiviti anti-kanser serai telah menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam pencegahan kanser kulit. Ini adalah kerana kehadiran sebatian kimia yang dipanggil citral. Penyelidikan yang dijalankan ke atas kesan citral pada sel-sel kanser menunjukkan keberkesanannya dalam menghalang pertumbuhan sel-sel kanser hepatik semasa fasa awal dan menghalang pertumbuhan sel-sel kanser. Satu lagi kajian menyediakan bukti sokongan mengenai kesan antiproliferatif citral dalam menghalang pertumbuhan sel-sel kanser payudara manusia dan induksi apoptosis, kematian sel yang diprogram. Melawan Staphylococcus aureus, penyelidikan yang diterbitkan dalam Journal of Applied Microbiology telah menunjukkan bahawa minyak penting serai mempunyai kapasiti antibiofil M dan bermanfaat terhadap jangkitan yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus. Ia mengandungi fenol dan minyak pati, yang boleh mengganggu pertumbuhan jangkitan dan kuman dan membantu menghalang pembentukan biofilm. Gangguan perut. Kajian telah menunjukkan bahawa minyak pati serai mempunyai ciri-ciri antimikrob dan antibakteria yang membantu dalam memerangi jangkitan yang disebabkan oleh pelbagai patogen seperti Helicobacter pylori dan Escherichia coli. Ia bermanfaat dalam menyumbang gangguan gastrointestinal dan mengurangkan keradangan, boleh membantu untuk meningkatkan pencernaan, dan jika anda mengalami ulcer gastrik, sembelit, kolitis ulceratif, cirit birit, rasa, mual dan sakit perut. Melegakan insomnia. Teh serai dianggap berguna dalam menenangkan otot dan saraf yang boleh membantu memperbaik masa tidur. Penyelidikan telah menunjukkan bahawa teh herbanya mempunyai sifat-sifat sedatif dan hipnosis yang boleh membantu dalam meningkatkan waktu tidur. Gangguan pernafasan. Serai digunakan secara meluas dalam ubat Ayurveda untuk kesan penyembuhannya dalam merawat batuk dan selesema. Ia bersama dengan komponen lain yang bermanfaat, kandungan vitamin C yang ada di dalamnya boleh membantu memberikan bantuan daripada hidung tersumbat, selesema dan gangguan pernafasan lain seperti asma bronkial. Kelegaan edema. Tumbuhan ini berkesan dalam memberikan kelegaan dari keadaan pengekalan air atau edema. Ia mempunyai kesan pembersihan pada kesesakan limfatik dan membantu menenangkan bengkak. Mengurangkan demam. Serai adalah febriforge, bahan yang dapat melegakan atau mengurangkan demam, sejenis antipiretik yang juga dikenali sebagai fever grass kerana kesannya yang bermanfaat dalam menurunkan demam. Kesan antipiretik dan diaforetik digunakan secara meluas dalam ubat Ayurveda untuk menyembuhkan demam dengan menggalakkan peluh. Membantu merawat jangkitan. Serai berfungsi sebagai antiseptik dan berkesan dalam merawat jangkitan seperti cirit birit, luka, atlet foot, kaki makan air, kudis buta, dan jangkitan saluran kencing (UTI) kerana sifat antimikrob dan antikulat. Kajian telah menunjukkan bahawa herba ini memberikan kesan penyembuhan pada jangkitan dermatologi seperti jangkitan yeast dengan menghalang pertumbuhan patogen. Mengurangkan kesakitan. Serai boleh mengurangkan kesakitan dan ketidakselesaan yang disebabkan oleh sakit kepala dan migrain disebabkan sifat analgesiknya.
Fitonutrien yang hadir di dalamnya meningkatkan peredaran darah dan membantu meredakan kekejangan otot, selio, dan sakit belakang. Ia juga bernilai dalam merawat luka-luka sukan, termasuk kecederaan dalaman dan lebam. Meningkatkan imun tubuh, ekstrak serai mempunyai kesan yang baik terhadap tindakan radang, sitokin, yang merupakan molekul isyarat di mana sel-sel berkomunikasi dan bertindak balas kepada tubuh. Kajian telah menunjukkan bahawa serai bertindak sebagai tindakan anti radang dan bahannya, citral, boleh menjadi punca kesan perencatannya terhadap pengeluaran sitokin. Penjagaan kulit, serai telah dijadikan sebagai tonik kulit dan menjadikan pembersih, berkesan untuk kulit berminyak atau berjerawat kerana sifat astringin dan antiseptiknya. Ia membantu dalam menguatkan tisu kulit dan memperbaiki liang-liang pori kulit. Penjagaan perlu diambil semasa menggunakan produk serai kerana aplikasi yang tidak sempurna mungkin menyebabkan kerengsaan kulit dalam sesetengah kes. Mengurangkan obesiti, oleh kerana serai mengandungi citral, ia telah terbukti berkesan terhadap obesiti. Ia mengurangkan pengumpulan lemak di abdomen dan menggalakkan penggunaan tenaga tersimpan, yang membantu dalam mencegah kenaikan berat badan yang disebabkan oleh diet. Ia membantu dalam metabolisme yang sihat dan meningkatkan pengoksidaan asid lemak dalam tubuh. Menguruskan diabetes jenis 2, serai telah terbukti mempunyai kesannya yang berguna untuk menguruskan diabetes jenis 2. Kajian haiwan menunjukkan bahawa citral yang hadir dalam serai boleh membantu mengekalkan tahap insulin yang optimum dan meningkatkan toleransi glukosa dalam tubuh. Walau bagaimanapun, lebih banyak penelitian perlu dijalankan ke atas populasi manusia untuk benar-benar memahami kesannya. Meningkatkan sistem saraf, tumbuhan ini dianggap sebagai tonik untuk sistem saraf. Ia merangsang, minda dan membantu dalam mencegah kekejangan, kegelisahan, vertigo, dan pelbagai gangguan neuron lain. Ia digunakan dalam mandian terapeutik, yang membantu menenangkan saraf dan mengurangkan simptom, kegelisahan dan keletihan yang disebabkan oleh tekanan. Menghilangkan bau badan, serai digunakan dalam pembuatan deodoran kerana sifat pembersihan dan antibakterianya. Deodoran membantu memerangi bau badan yang tidak menyenangkan dan mencegah jangkitan kulat dan bakteria. Ia juga boleh diletakkan pada kaki untuk membersihkan kaki yang sakit dan berbau. Penghalau serangga, ia juga digunakan sebagai penghalau serangga semula jadi dan membantu dalam mencegah berlakunya penyakit bawaan serangga seperti malaria dan denggi. Kajian telah memberikan bukti sokongan mengenai sifat antimalarial dan antiprotozoan serai, yang membuat minyaknya menjadi bahan yang berkesan dalam penghalau nyamuk. Penggunaan kulinari, selain ubat-ubatan, serai lazimnya digunakan dalam masakan Asia, terutama dari Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Ia digunakan untuk menambah rasa kepada sup, kari, dan minuman seperti teh. Ia juga didapati secara meluas dalam penyediaan produk daging, gula-gula, dan barangan bakar. Kegunaan lain, ia digunakan dalam pembuatan minyak wangi, deodoran, pengilat, dan lilin. Selain itu, ia juga digunakan untuk menambah wangian kepada sabun dan produk kosmetik. Teh serai, pengambilan berlebihan adalah berbahaya. Teh serai diperbuat daripada daun kering atau batang serai yang dikenali, Cymbopogon. Tanaman serai tumbuh dalam suhu yang lebih panas dan berasal dari Asia Selatan. Hari ini, tumbuhan ini sering ditanam untuk kegunaan teh dan minyak pati di Asia Tenggara termasuk Indonesia dan Filipina. Teh serai mempunyai rasa sedikit lemon tanpa rasa pahit atau masam dan berwarna kuning muda. Walaupun teh serai menawarkan pelbagai manfaat kesihatan seperti membantu mengurangkan berat badan, kaya dengan antioksidan, merendahkan tekanan darah, menyelaraskan sistem penghadaman, melindungi kesihatan hati, meningkatkan imun dan lain-lain, namun pengambilannya secara berlebihan adalah tidak digalakkan. Minuman ini adalah selamat apabila diambil dalam jumlah yang kecil. Minum terlalu banyak boleh mengakibatkan kesan sampingan negatif.
untuk kesihatan perut dan boleh menyebabkan keadaan serius yang lain. Berikut kesan pengambilan teh serai. Alahan, teh serai boleh menyebabkan alahan kepada orang yang alah kepada tumbuhan ini. Jangan minum teh ini jika anda alah kepada serai atau citronella. Hentikan penggunaan segera jika anda mengalami simptom termasuk pembengkakan tekak, kesukaran bernafas, dan ruam kulit. Wanita yang hamil atau menyusukan tidak perlu mengambil teh ini. Tidak ada bukti yang mencukupi untuk menunjukkan ia selamat untuk kehamilan. Sentiasa bercakap dengan doktor anda sebelum menggunakan produk herba semasa kehamilan atau semasa menyusu. Selain itu, anda tidak digalakkan untuk mengambil minuman ini jika mengambil preskripsi diuretiks, mempunyai kadar degupan jantung yang rendah dan mempunyai tahap potasium yang rendah. Oleh itu, jangan mengubati apa-apa keadaan diri anda dengan teh serai atau menggunakannya sebagai pengganti ubat-ubatan yang ditetapkan tanpa kebenaran doktor anda. Minyak pati serai seringkali digunakan secara tradisional untuk melegakan kesakitan, masalah perut, antioksidan, anti radang, dan lain-lain. Walau bagaimanapun, minyak pati ini tidak boleh disapu pada kulit, mata, mulut atau telinga. Minyak ini boleh didapati dalam kepekatan 0.5% hingga 10%. Pentadbiran Makanan dan Dadah FDA di Amerika Syarikat telah meluluskan minyak pati serai sebagai selamat apabila orang menggunakannya dengan betul. Penyalahgunaan minyak pati adalah berbahaya dan boleh mengakibatkan keracunan, luka bakar kulit, loya, dan penyakit pada haiwan peliharaan. Apa yang anda perlu tahu sebelum menggunakannya? Berunding dengan doktor, ahli farmasi atau ahli herba anda, sekiranya anda mengandung atau menyusu badan. Hal ini kerana, semasa anda sedang menjangkakan atau menyusu bayi, anda hanya perlu mengambil ubat seperti yang dinasihatkan doktor, anda mengambil ubat lain. Hal ini termasuklah sebarang pengambilan, ubatan yang boleh diberi tanpa preskripsi, anda mempunyai alergi dengan mana-mana bahan dalam minyak serai, atau ubatan lain, atau herba lain. Anda mempunyai penyakit, gangguan atau keadaan perubatan lain, anda mempunyai jenis alergi lain seperti terhadap makanan, pewarna atau haiwan, pengawalan bagi herba tambahan kurang ketat berbanding dengan pengawalan ubat. Banyak kajian diperlukan bagi menentukan keselamatannya. Faedah mengambil herba tambahan ini mestilah melebihi risikonya sebelum digunakan. Sila berunding dengan doktor atau ahli herba anda untuk maklumat lanjut. Khasiat rebusan serai adalah seperti sebatian antioksidan dan anti radang yang terkandung di dalamnya. Berikut adalah khasiat air rebusan serai yang baik untuk kesihatan yang telah digunakan secara meluas di pelbagai negara. 1. Meningkatkan kesihatan gigi dan mulut. Kajian menunjukkan ekstrak serai mampu menghalang pertumbuhan bakteria. Ini termasuk bakteria yang boleh mengganggu kesihatan pergigian dan mulut seperti Streptococcus sanguinis yang boleh menyebabkan kaviti. Air rebusan serai juga boleh digunakan sebagai ubat kumur untuk menjaga kesihatan mulut. Kita juga boleh menggigit dan menggosok sisa rebusan serai pada gigi seperti menggunakan kayu sugi. 2. Melegakan kerisauan. Minum teh panas boleh membuat anda tenang, tetapi khasiat rebusan serai tidak terhenti di situ. Serai juga membantu menghilangkan keresahan kerana kajian mendapati bahawa menghidu serai terutama dalam bentuk minyak pati dapat membantu orang yang mengalami masalah keresahan. 3. Mengatasi kembung perut. Air rebusan serai juga boleh digunakan untuk merawat kembung perut. Kajian menunjukkan pengambilan air rebusan serai boleh meningkatkan kekerapan membuang air kecil kerana ia mempunyai kesan diuretik. Justeru, kembung perut yang berlaku akibat pengumpulan cecair dalam badan dapat diatasi. Khasiat rebusan serai boleh digunakan untuk mengatasi masalah yang sama semasa sindrom prahaid (PMS).
4. Mencegah jangkitan. Manfaat air rebusan serai seterusnya adalah untuk mencegah jangkitan. Kajian menunjukkan serai mampu mencegah pelbagai jenis jangkitan yang dialami akibat penurunan sistem imun badan, contohnya mengurangkan dan melegakan kudis pada penghidap HIV. 5. Menurunkan kolesterol. Kajian menunjukkan ekstrak serai mampu menurunkan paras kolesterol. Untuk menurunkan lebih banyak kolesterol, lebih banyak serai diperlukan. 6. Mengatasi cirit-birit. Air rebusan serai boleh digunakan untuk mengurangkan kekerapan, membuang air besar terutama menangani cirit-birit. Tumbuhan ini juga mempunyai fungsi antibakteria yang boleh mengurangkan jangkitan pada saluran penghadaman. Cara membuat rebusan serai berikut adalah langkah-langkah yang boleh anda ikuti dan boleh dilakukan sendiri di rumah. A. Sediakan sebatang serai dan segelas air. B. Potong batang serai kepada ukuran 2.5 cm ke 5 cm. C. Panaskan air dan biarkan mendidih. D. Tuang air panas ke dalam bekas yang telah dipotong tangkai serai atau blender sedikit serai bersama daun mint dengan air sejuk, kemudian ditapis dan dicampurkan ke dalam air teh ais yang telah siap. E. Biarkan batang serai meresap sekurang-kurangnya 5 minit dalam gelas. Air rebusan serai boleh diminum panas atau sejuk dengan menambah ketulan ais untuk menjadikan minuman ini lebih segar. Tiada sukatan betul mengenai penggunaan serai untuk kesihatan, tetapi kita dinasihatkan untuk mulakan dengan minum segelas sehari. Pengambilan rebusan serai adalah selamat, tetapi wanita hamil dinasihatkan untuk tidak mengambilnya. Walaupun tiada bukti, kes atau kajian yang mendedahkan bahaya rebusan serai untuk kehamilan, namun kebaikan rebusan serai yang boleh melancarkan haid dikhawatiri boleh memberi kesan kepada kehamilan dan menyebabkan risiko keguguran. Tom yam kaki dan isi ayam. Ramuan, 30 minit ke 1 jam, 5 ke 6 orang. Setengah kilo kaki ayam dimasak hingga lembut dan 6 ketul daging ayam. Sebiji bawang besar potong 4, 3 batang serai diketuk, 5 helai daun limau purut, 5 hirisan lengkuas muda, paste tom yum atau kyok tom yum. Bagi yang inginkan tom yam putih, boleh cuba gunakan air basuhan. Beras yang pertama untuk kuah. Susu cair secukup rasa. Hanya jika guna paste tom yum, sebatang lobak yang dipotong, jika suka. 2 biji tomato potong 4, cendawan, tak kisah yang mana. Akar ketumbar atau daun ketumbar, diletak ketika hampir masak. Air limau nipis secukup rasa, diletak sesudah masak. Cara memasak, direbus kaki dan isi ayam, bersama dengan lengkuas, serai, bawang besar dan tomato hingga mendidih. Selepas itu masukkan paste tom yum bersama cendawan. Bila hampir masak, masukkan daun limau dan cili api. Kemudian masukkan pula garam dan serbuk perasa. Lalu tutup api dan masukkan perahan air limau nipis secukup rasa dan bolehlah terus dihidangkan.